semua dengan lebih terperinci tentang latar belakang, sumbangan dan juga pandangan Imam Syafi'i berkaitan akidah dan ilmu tasawuf. Selamat menonton! Imam Syafi'i atau nama sebenarnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Beliau berketurunan Arab Quraisy dan nasabnya berkait dengan Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan di kota Gaza, Palestin pada Rejab 150 Hijrah dan wafat pada 204 Hijrah di Mesir. Imam Syafi'i mula menghafal Al-Quran ketika berusia 9 tahun dan kemudian menghafal kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik selama 10 tahun. Beliau mempunyai kecerdikan dan daya ingatan yang sangat luar biasa. Disebabkan itu, Imam Syafi'i dibenarkan untuk memberikan fatwanya sendiri oleh gurunya ketika berusia 15 tahun sewaktu mengajar di Masjidil Haram. Baiklah, sumbangan terbesar Imam Syafi'i adalah merupakan seorang tokoh pembaharuan agama pada abad yang kedua Hijrah. Beliau dikenali sebagai ulama dan juga seorang pengarang yang masyhur. Aliran pemikirannya dikenali sebagai mazhab Syafi'i dan beliau sendiri merupakan pelopor mazhab tersebut. Beliau digelar sebagai bapa usul fiqh kerana merupakan orang pertama yang menulis buku dalam bidang usul fiqh melalui kitabnya Al-Risalah. Imam Syafi'i juga adalah pengasas kaedah tertentu dalam istinbat hukum dengan hadis yang sahih. Beliau juga amat teliti dalam mengutarakan pandangan khusus dalam masalah fiqh dan berani untuk berhujah dengan golongan anti hadis. Dan peristiwa ini adalah dimuatkan dalam kitabnya iaitu Al-Risalah. Seterusnya adalah berkaitan pandangan Imam Syafi'i terhadap akidah, iaitu pandangan beliau terhadap af'alul ibad, kuasa mutlak Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Berbicara tentang af'alul ibad, Imam Syafi'i memulakan hujahnya dengan menyatakan bahawa kehendak itu adalah milik Allah dan bukan milik hambanya. Manusia tidak menciptakan perbuatan mereka, tetapi perbuatan itu adalah ciptaan Allah yang berupa perbuatan hambanya. Imam Syafi'i menyatakan bahawa beliau menggabungkan perbuatan manusia bersama-sama dengan kebebasan untuk memilih. Perbuatan manusia itu adalah atas pilihannya sendiri sehinggalah ia melaksanakan. Pandangan Imam Syafi'i berkaitan kuasa mutlak Tuhan pula adalah Allah akan melaksanakan suatu perkara itu apabila Dia berkehendak. Jika tidak, Allah tidak akan melaksanakannya. Allah bebas menggunakan hak miliknya tanpa ada unsur paksaan bagi menyangkal pendapat Mu'tazilah yang menyatakan bahawa kuasa Allah itu di atas kewajipan-kewajipan tertentu. Apabila manusia diciptakan, kemudian Allah memberi nikmat kepadanya, maka nikmat itu adalah kurniaan daripada Allah untuk hambanya, bukan kerana kewajipan bagi Allah untuk memberi nikmat kepada seseorang. Hujah Imam Syafi'i berkaitan sifat Tuhan pula adalah Allah mesti disifatkan dengan sifat-sifat yang Dia tetapkan untuk dirinya sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya dan sebagaimana yang ditetapkan melalui lisan Rasulnya sendiri. Beliau menegaskan lagi, seandainya ada orang yang mempertikaikan sifat Allah setelah jelas hujah di hadapannya, maka orang berkenaan dinyatakan telah kafir kepada Allah. Namun, jika ia berlaku sebelum ia mengetahuinya, ia adalah dimaafkan kerana kejahilannya. Imam Syafi'i yang bersungguh-sungguh belajar dan beramal dengan tasawuf telah meninggalkan kesan zahir dan batin pada dirinya yang nyata. Didorong oleh kesedaran yang mendalam tentang pentingnya ilmu dan amalan tasawuf, maka beliau menggalakkan umat Islam agar belajar tasawuf sehingga menjadi faqih dan sufi sebenar. Dakwahnya mengenai hakikat ini telah diabadikan dalam syairnya yang terkenal dalam Dewan Al-Imam Asy-Syafi'i yang bermaksud, barang siapa yang mempelajari atau mengamalkan tasawuf tanpa fiqh, maka dia mempunyai zindik. Dan barang siapa yang mempelajari fiqh tanpa tasawuf itu, maka ia akan hilang. Dan siapa mempelajari tasawuf dengan fiqhnya, mereka akan meraih kebenaran.
Menerusi pandangan tersebut, beliau menyatakan bahawa fiqh dan tasawuf kedua-duanya disyariatkan oleh Allah yang tidak boleh dipisahkan. Kesempurnaan, ketakwaan dan tawakal seorang mukmin hanya dapat dicapai menerusi kombinasi yang erat antara syariat, fiqh dan tauhid dengan hakikat tasawuf. Beliau tidak menganggap orang sufi salah dan tidak mengharamkan ilmu tasawuf. Bahkan, beliau sendiri berkumpul bersama orang sufi dan menerima 3 ilmu, iaitu mengajar cara bercakap, mengajar cara melayan orang dengan sifat kasih sayang dan kelembutan, serta membimbing ke jalan yang benar. Sekian sahaja pembentangan video kumpulan kami. Terima kasih kerana sudi bersama kami hingga ke akhirnya.